Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan A1 akan membentangkan tajuk Falsafah dan Pendidikan. Kumpulan A1 diketuai oleh Wan Syazwani binti Wan Syaharuddin, saya sendiri Muhammad Aiman bin Muhammad Akman, Muhammad Syafiq bin Muhammad Sain, Amy Nur Alia binti Ahmad Sudirman, Ezra Fazrin binti Muhammad Idrus, dan terakhir sekali Emilia Yusrina binti Muhammad Azizi. Di dalam video ini, kami akan membentangkan pengenalan falsafah pendidikan kebangsaan dan juga falsafah pendidikan Islam dan juga Barat. Pengenalan. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Falsafah pendidikan kebangsaan ini merupakan usaha untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan juga negara. Terdapat 11 elemen yang diterapkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Antaranya ialah pendidikan suatu usaha berterusan, memperkembangkan potensi individu, berkembang potensi secara menyeluruh dan bersepadu, insan yang seimbang dan harmonis, kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan, rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, rakyat Malaysia yang berketerampilan, rakyat Malaysia yang berakhlak mulia, rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, rakyat Malaysia yang berkeupayaan menikmati kesejahteraan diri, dan terakhir sekali adalah rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan. Seperti dalam pengenalan, matlamat falsafah pendidikan kebangsaan adalah untuk melahirkan individu yang berilmu pengetahuan, percaya dan patuh kepada Tuhan, berakhlak mulia, bertanggungjawab kepada diri, masyarakat dan negara, memiliki sasiah yang seimbang dan sepadu dan akhir sekali memupuk perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia. 4 aspek yang dinilai sebagai insan yang seimbang dan harmonis. Antaranya ialah jasmani yang ditekankan dalam pendidikan jasmani dan kegiatan-kegiatan kokurikulum. Yang kedua, emosi, emotional quotient yang mendasari pemikiran kognitif kerana kognitif dipengaruhi oleh keadaan emosi yang stabil. Yang ketiga, rohani, penekanan dalam subjek agama dan moral di samping aktiviti keagamaan di sekolah. Intelek melalui subjek-subjek akademik di samping kreativiti dan dalam berfikir. Penilaian pelajar bersifat menyeluruh meliputi keempat-empat aspek yang disebutkan tadi. Matlamat falsafah pendidikan kebangsaan untuk melahirkan insan yang seimbang adalah selari dengan konsep pendidikan dalam Islam. Konsep dan matlamat pendidikan dalam Islam adalah untuk melahirkan insan beradab yang berilmu dan beramal dengan ilmunya. Insan yang adil yang sentiasa meletakkan sesuatu pada tempatnya dan menunaikan hak pada setiap sesuatu yang berhak ke atas dirinya. Menurut Al-Atas, Risalah kaum Muslimin, yang sedar akan tanggungjawabnya kepada Allah SWT sebagai Tuhan yang sebenarnya disembah, yang memahami dan melaksanakan tanggungjawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat yang adil dan yang sentiasa berusaha memperbaiki setiap aspek dirinya ke tahap yang lebih sempurna adalah sebagai insan yang beradab ataupun insan yang adabi. Seterusnya, insan yang baik, good man adalah insan beradab atau insan adabi. Bukan sekadar menunaikan tanggungjawab kenegaraan sebagai warga negara yang baik atau good citizen, tetapi ia menunaikan hak yang paling utama terhadap Tuhan dan Rasulnya, hak pada dirinya, ibu bapa, ahli keluarga, masyarakat dan alam. Oleh itu, falsafah pendidikan kebangsaan membantu mengukuhkan pendidikan di Malaysia dalam beberapa aspek. Antaranya ialah matlamat pendidikan Malaysia bagi melahirkan insan yang sepadu daripada segi ilmu akil atau akal dan ilmu nakli atau wahyu, ilmu yang bersifat teoris dan juga praktis. Yang kedua, menyahkan fahaman dualisme ataupun fahaman yang mempunyai dua prinsip yang bertentangan seperti kebaikan dan kejahatan yang menebal dalam sistem pendidikan di Malaysia yang diwarisi daripada penjajah Inggeris
sejak abad ke-18. Seterusnya, menyedarkan pendidik-pendidik dan murid tentang kepentingan nilai-nilai murni dalam berinteraksi sesama rakyat negara ini yang terdiri daripada pelbagai kaum. Seterusnya, memudahkan komunikasi antara rakyat yang berbilang kaum, meluaskan skop ilmu yang diajar agar murid-murid dapat berfikiran kreatif dan rasional. Yang terakhir, membantu melahirkan golongan profesional yang berketerampilan dan juga berintegriti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nama saya Emilia Shrina binti Muhammad Azizi. Hari ini saya akan membentangkan tentang signifikan falsafah pendidikan kebangsaan. Signifikan falsafah pendidikan kebangsaan. Dasar pendidikan kebangsaan yang jelas adalah merupakan perkara utama yang perlu ada bagi setiap sistem pendidikan, bagi setiap negara supaya ianya dapat menjadi panduan dan rujukan semasa melaksanakannya. Dasar yang jelas juga dapat membantu kita melaksanakan sistem pendidikan dengan lebih jelas, teratur dan juga sistematik. Melalui isi kandungan dalam dokumen-dokumen seperti Pernyataan Asas 1956 dan juga Ordinan Pelajaran 1957, kesemuanya membawa kepada satu perkara yang sama, iaitu memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia yang menjadi tunjang utama kepada sistem pendidikan negara. Hal ini kerana umum mengetahui bahawa negara Malaysia merupakan sebuah negara yang unik yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan juga agama. Oleh yang demikian, memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia adalah amat penting bagi menjaga keharmonian negara. Menurut falsafah pendidikan kebangsaan, matlamat pendidikan kebangsaan adalah untuk melahirkan individu yang baik dan juga seimbang, secara automatiknya menjadi warga negara yang baik. Dalam arti kata lain, falsafah pendidikan kebangsaan adalah untuk melahirkan individu yang mempunyai ciri-ciri seperti percaya kepada Tuhan, bertanggungjawab, berakhlak mulia dan juga memiliki sahsia diri yang seimbang dan sepadu. Seterusnya adalah mengenai huraian falsafah pendidikan kebangsaan. Huraian pertama mengenai falsafah pendidikan kebangsaan adalah pendidikan sebagai satu usaha berterusan. Pendidikan sebagai satu usaha berterusan bermaksud pendidikan merupakan proses yang berpanjangan bermula daripada dalam kandungan seseorang ibu sehingga ke akhir hayat seseorang. Terdapat 3 peringkat pendidikan. Yang pertama adalah peringkat awal, kedua peringkat sekolah dan yang terakhir adalah peringkat lepas sekolah. Bermula dengan peringkat awal iaitu pendidikan yang diberikan kepada kanak-kanak sejak lahir lagi merupakan pendidikan yang tidak formal seperti pendidikan pertuturan dan juga akhlak mulia. Dan yang kedua adalah peringkat sekolah di mana kanak-kanak diberikan pendidikan formal yang memberi tumpuan kepada aspek pembelajaran seperti ilmu matematik dan juga ilmu sains. Dan yang terakhir adalah peringkat lepas sekolah atau lebih dikenali sebagai peringkat universiti yang memberi tumpuan kepada potensi diri seseorang dan juga kemampuan seseorang supaya dapat digunakan semasa alam pekerjaan. Huraian kedua bagi falsafah pendidikan kebangsaan adalah memperkembangkan potensi individu. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, potensi bermaksud kemampuan mencapai sesuatu untuk berkembang maju. Terdapat 4 aspek bagi menilai potensi diri seseorang, iaitu emosi, rohani, intelek dan juga jasmani. Yang pertama adalah intelek. Intelek merupakan kemampuan berfikir dan memahami. Kemampuan berfikir dan memahami adalah penting bagi bidang ilmu seseorang supaya mereka dapat memenuhi kemahiran asas seperti menulis, membaca dan juga mengira. Selain itu, intelek juga penting bagi seseorang supaya mereka dapat berfikir secara kreatif dan juga kritis dan dapat membuat pertimbangan yang lebih rasional. Yang kedua adalah rohani. Rohani merupakan sesuatu perkara yang berkait rapat dengan jiwa dan juga melibatkan hubungan antara seseorang individu dengan Tuhan. Unsur rohani adalah penting bagi melahirkan seseorang individu yang berakhlak mulia. Selain itu, rohani juga penting untuk menyedari kewujudan Tuhan, mensyukuri nikmat yang telah dikurniakan oleh Tuhan dan juga membina disiplin diri seseorang. Aspek yang ketiga adalah aspek emosi. Emosi adalah perasaan jiwa yang kuat seperti sedih, takut dan juga gembira.
Unsur emosi adalah penting bagi seseorang individu bagi mengelakkan diri mereka daripada melakukan perkara yang di luar kawalan seperti membunuh diri. Selain itu, unsur emosi adalah juga penting untuk seseorang bagi memastikan individu berasa dalam keadaan tenang, dalam keadaan terkawal, mempunyai perasaan kasih sayang dan juga mempunyai semangat perpaduan. Aspek yang terakhir adalah aspek jasmani. Jasmani adalah keupayaan badan dalam melakukan sesuatu. Potensi jasmani bagi seseorang individu adalah amat berkait rapat dengan kecergasan badan mereka. Selain itu, unsur jasmani juga adalah penting untuk memastikan seseorang dapat melakukan aktiviti riadah dan juga menjaga kesihatan badan. Huraian kedua bagi falsafah pendidikan kebangsaan adalah memperkembangkan potensi individu. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, potensi bermaksud kemampuan mencapai sesuatu untuk berkembang maju. Terdapat 4 aspek bagi menilai potensi diri seseorang, iaitu emosi, rohani, intelek dan juga jasmani. Yang pertama adalah intelek. Intelek merupakan kemampuan berfikir dan memahami. Kemampuan berfikir dan memahami adalah penting bagi bidang ilmu seseorang supaya mereka dapat memenuhi kemahiran asas seperti menulis, membaca dan juga mengira. Selain itu, intelek juga penting bagi seseorang supaya mereka dapat berfikir secara kreatif dan juga kritis dan dapat membuat pertimbangan yang lebih rasional. Yang kedua adalah rohani. Rohani merupakan sesuatu perkara yang berkait rapat dengan jiwa dan juga melibatkan hubungan antara seseorang individu dengan Tuhan. Unsur rohani adalah penting bagi melahirkan seseorang individu yang berakhlak mulia. Selain itu, rohani juga penting untuk menyedari kewujudan Tuhan, mensyukuri nikmat yang telah dikurniakan oleh Tuhan dan juga membina disiplin diri seseorang. Aspek yang ketiga adalah aspek emosi. Emosi adalah perasaan jiwa yang kuat seperti sedih, takut dan juga gembira. Unsur emosi adalah penting bagi seseorang individu bagi mengelakkan diri mereka daripada melakukan perkara yang di luar kawalan seperti membunuh diri. Selain itu, unsur emosi adalah juga penting untuk seseorang bagi memastikan individu berasa dalam keadaan tenang, dalam keadaan terkawal, mempunyai perasaan kasih sayang dan juga mempunyai semangat perpaduan. Aspek yang terakhir adalah aspek jasmani. Jasmani adalah keupayaan badan dalam melakukan sesuatu. Potensi jasmani bagi seseorang individu adalah amat berkait rapat dengan kecergasan badan mereka. Selain itu, unsur jasmani juga adalah penting untuk memastikan seseorang dapat melakukan aktiviti riadah dan juga menjaga kesihatan badan. Assalamualaikum, nama saya Amy Nur Alia binti Ahmad Sudirman dan sekarang saya akan meneruskan perbincangan tentang peranan falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan memainkan peranan yang penting dalam beberapa aspek dalam kehidupan, antaranya di sekolah. Sekolah adalah tempat utama untuk melahirkan individu yang berpotensi menjadi insan yang amanah dan bertakwa dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Sekolah juga adalah institusi formal pertama untuk pelajar dan guru memupuk FPK semasa mengembangkan ilmu pengetahuan dan mengasaskan lagi kemahiran mereka. Lebih-lebih lagi, ia sentiasa dapat mengingati dan menaikkan semangat mereka akan kepentingan mencari ilmu dan menjadi insan yang berguna pada masa hadapan. Seterusnya adalah aspek kepimpinan. Kepimpinan adalah perkara yang perlu ditekankan kerana setiap organisasi, institusi maupun negara memerlukan pemimpin yang adil dan bertanggungjawab agar dapat mengekalkan keharmonian antara ahli-ahlinya. Dalam perkara ini, pengetua sekolah merupakan orang penting dalam memajukan sekolah dan yang dipimpin olehnya. Mereka perlu berfikir secara mendalam semasa memegang tanggungjawab yang besar untuk menetapkan falsafah, peraturan, visi dan misi sekolah untuk dipatuhi oleh guru dan pelajar-pelajarnya. Oleh itu, pihak sekolah perlulah melibatkan aspek dan aktiviti seperti kokurikulum, kebudayaan, disiplin murid, hari-hari bersejarah agar dapat meluaskan lagi perkembangan FPK dalam pelbagai cara. Aspek yang ketiga adalah penggunaan bahasa. Perkara ini telah menjadi isu di negara kita pada masa terdekat kerana masih terdapat jurang sosial disebabkan penggunaan lainan bahasa antara kaum, bangsa
maupun budaya. Oleh itu, untuk meningkatkan lagi prestasi penggunaan bahasa, aktiviti seperti pertandingan berbahas, pidato, hari bahasa asing dan lebih lagi perlulah dijalankan oleh guru dan dijadikan perkara wajib untuk pelajar melibatkan diri. Dengan ini, pelajar akan lebih terdedah terhadap pelbagai bahasa yang digunakan di seluruh dunia sebagai bahasa kedua dan bukan sahaja bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Ini juga akan meningkatkan lagi minat dan confidence pelajar untuk terus mempelajari pelbagai jenis bahasa. Seterusnya, saya akan menerangkan pula tentang unsur-unsur falsafah pendidikan kebangsaan. Antara unsur-unsur yang penting dalam FPK ialah pendidikan adalah suatu usaha berterusan. Proses menuntut ilmu dan belajar dari kesalahan dalam apa jua keadaan berlaku dari seseorang itu kanak-kanak sehingga ke akhir hayatnya. Perkara ini perlu dipupuk semasa pendidikan awal kanak-kanak seperti pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Ini adalah kerana khasiat yang telah ditanam dalam diri mereka akan sentiasa mengembang sehingga mereka dewasa. Proses ini adalah bertujuan untuk memastikan setiap individu dapat menyesuaikan diri jika datangnya kekurangan dalam kehidupan mereka. Hal ini menunjukkan bahawa pendidikan adalah tidak mengenali usia. Unsur seterusnya adalah perkembangan potensi individu dan unsur ini terbagi kepada intelek, jasmani, emosi dan rohani. Dalam hasrat FPK, unsur intelek menekankan kepada ciri-ciri daya berfikir dan menguasai kemahiran asas untuk memperoleh, mencari dan menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Lain-lain lagi, unsur intelek menjelaskan bahawa pentingnya pelajar untuk memanfaatkan ilmu yang dipelajari untuk kegunaan masa depan. Unsur jasmani bermaksud unsur fizikal individu dan ia sangatlah penting untuk kesihatan tubuh diri sendiri. Sajak pendidikan jasmani hendaklah diajar di sekolah agar pelajar dapat meningkatkan ilmu dan pada masa yang sama memastikan diri mereka cergas dan cerdas. Sebagai contoh, segelintir pelajar yang sedang belajar dalam talian akibat pandemik COVID-19 hanya mementingkan tentang pelajaran mereka dan tidak melakukan senaman yang sepatutnya untuk mengekalkan kesihatan mereka. Dari segi emosi pula, adalah untuk memastikan pelajar mempunyai jiwa dan kawalan emosi yang baik agar mereka dapat menyesuaikan diri dalam pelbagai keadaan. Terdapat isu-isu kini bahawa pelajar mengalami kebimbangan dan kemurungan sejak bertukar kepada kelas atas talian kerana mereka tidak dapat menyelesaikan masalah yang telah mereka pendam. Oleh itu, dengan menjalankan unsur FPK ini, pelajar mempunyai peluang untuk mendapatkan pertolongan daripada guru kaunselor atau mereka yang bertanggungjawab. Akhir sekali adalah dari segi rohani. Ia amatlah penting bagi seseorang individu untuk mentaati dan percaya kepada Tuhan mereka. Ini dapat memastikan mereka sentiasa mempunyai iman yang kuat semasa melalui pelbagai cabaran dalam kehidupan mereka. Akhir sekali, unsur keterampilan dalam FPK perlulah difahami oleh rakyat agar dapat melahirkan rakyat bukan sahaja berilmu pengetahuan, malah kreatif, inovatif dan analitik. Untuk melahirkan negara yang sentiasa berkembang maju, guru-guru di sekolah hendaklah melibatkan pelajar dalam perkara yang membolehkan mereka menunjukkan bakat dalam bidang teknologi, multimedia, seni maupun muzik. Antara contoh semasa yang berkaitan ini ialah terdapat ramai pelajar yang mempunyai bakat tersembunyi, tetapi mereka tidak diberikan peluang untuk menggunakannya. Oleh itu, jika pelajar terdedah dengan bakatnya lebih awal, mereka dapat mengasahkan kemahiran tersebut dan digunakan untuk kemajuan negara sendiri. Seterusnya, saya Ezra Fazrin akan menerangkan tentang falsafah Islam. Falsafah pendidikan Islam ialah satu usaha pelaksanaan teori dan juga metod dalam bidang pengalaman manusia yang dipanggil pendidikan. Menurut Al-Shabaini, falsafah pendidikan Islam merangkumi aspek matlamat, kandungan serta dasar pendidikan Islam. Sumber utama falsafah pendidikan Islam ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Falsafah dalam Al-Quran
terbahagi kepada beberapa teori iaitu ontologi, epistemologi, kosmologi dan aksiologi. Pembahagian dalam ilmu falsafah. Yang pertama ialah ontologi yang merupakan teori tentang kewujudan dan terbahagi kepada dua iaitu metafizik dan kosmologi. Metafizik bermaksud tidak dapat dilihat dan di luar jangkauan manusia. Metafizik juga berkaitan akidah tauhid yang merangkumi perbahasan tentang ketuhanan sehingga perkara-perkara seperti ghaibiyat, sam'iyat dan sebagainya. Kosmologi ialah teori tentang ciptaan dan kejadian alam. Kosmologi merupakan perbahasan mengenai hakikat kejadian makhluk ciptaan Allah. Seterusnya ialah epistemologi iaitu teori tentang ilmu. Al-Quran menjadi rujukan orang-orang beriman kerana merupakan sumber ilmu yang tertinggi. Akhir sekali ialah tentang teori aksiologi iaitu teori tentang ilmu. Ia terbahagi kepada 3 iaitu logik, etika dan estetika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Syazwani binti Wan Syarudin dan saya akan membentangkan mengenai falsafah pendidikan barat. Falsafah pendidikan barat terbahagi kepada 2 iaitu falsafah pendidikan tradisional dan juga falsafah pendidikan moden. Objektif falsafah pendidikan barat lebih menjurus kepada hubungan sosial, pembinaan semula masyarakat dan perkembangan intelektual. Seperti kita dapat lihat dalam syarah ini, pendidikan falsafah tradisional barat terbahagi pada 2 iaitu eksistensialisme dan juga perianianisme. Manakala pendidikan falsafah moden barat terbahagi pada 3 iaitu progresivisme, eksistensialisme dan juga dekonstruktivisme. Dalam pembentangan ini, saya akan menerangkan dengan lebih lanjut mengenai salah satu contoh daripada pendidikan tradisional barat dan satu lagi contoh daripada pendidikan falsafah moden barat. Salah satu contoh daripada pendidikan tradisional barat adalah eksistensialisme. Eksistensialisme ini telah diperkenalkan oleh William Chandler Bagley dan yang telah berasal daripada Detroit, Amerika Syarikat. Eksistensialisme ini telah menjadi amalan kebanyakan rakyat Amerika Syarikat dan digunakan di sekolah-sekolah mereka. Eksistensialisme ini lebih menumpukan usaha terhadap mengkaji semula kurikulum sekolah bagi membezakan program sekolah yang dianggap penting dan kurang penting. Sebagai contoh, di sekolah rendah, para pelajar diajarkan mengenai subjek dan kemahiran yang penting seperti bahasa asing, sejarah dan juga kemahiran 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Salah satu contoh daripada falsafah pendidikan moden barat adalah progresivisme. Progresivisme ini telah muncul di Amerika Syarikat pada pertengahan tahun 1920-an yang telah muncul susulan daripada pragmatisme dan telah disesuaikan dengan pendidikan oleh John Dewey. Pakar-pakar progresivisme telah menggambarkan setiap pelajar sebagai seorang individu yang boleh berfikir, mempunyai pengalaman sendiri dan juga suka mengembara. Selain itu, tenaga-tenaga pengajar dan juga guru-guru adalah sebagai pembimbing untuk membantu para pelajar yang mempunyai masalah untuk menyesuaikan diri dalam persekitaran yang baharu. Persamaan falsafah Islam dan falsafah Barat ialah kedua-duanya memberi pandangan yang sama tentang kaedah pendidikan mereka yang memberi galakan untuk mempunyai pemikiran kritis agar kesalahan dari aspek falsafah dapat dielakkan. Persamaan kedua-dua falsafah ialah mementingkan proses sosialisasi. Hal ini kerana pendidikan membuka peluang dan ruang kepada pelajar untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Perkara ini akan melahirkan seorang pelajar yang berkeyakinan tinggi dan mempunyai kemahiran berkomunikasi yang hebat. Seterusnya, falsafah-falsafah ini juga menerapkan nilai budaya dan pengalaman. Hal ini kerana falsafah Islam menitik beratkan cara dan pencapaian tokoh-tokoh terdahulu dalam mengenali peranan-peranan tertentu dalam masyarakat supaya generasi pada masa kini lebih bersiap sedia untuk menggalas tanggungjawab tersebut. Falsafah pendidikan barat pula menjelaskan bahawa pengalaman sebenar adalah hasil interaksi antara manusia dengan elemen persekitaran dalam sosial. Dalam proses interaksi ini, pengalaman individu menjadi faktor utama. Selain itu, kedua-dua falsafah ini juga menekankan tentang peranan seorang guru. Falsafah pendidikan barat menjelaskan bahawa guru memainkan peranan penting dalam memberikan dan membantu pelajar memperolehi kemahiran insaniah serta melahirkan masyarakat yang berkualiti. Falsafah pendidikan Islam pula menerangkan selain guru, terdapat juga sesetengah orang yang berperanan seperti guru dalam membentuk pelajar iaitu ulama dan tokoh-tokoh Islam.
Kemudian, saya akan menerangkan dengan lebih lanjut mengenai falsafah pendidikan Barat dan juga falsafah pendidikan Islam. Justru itu, perbezaan di antara falsafah pendidikan Barat dan falsafah pendidikan Islam adalah amat ketara di sisi hukum syariah Islam. Hal ini adalah kerana falsafah pendidikan Islam mempunyai sumber yang khusus dan tepat, iaitu Al-Quran dan Sunnah, manakala falsafah pendidikan Barat berdasarkan penyelidikan dan pengalaman manusia semata-mata. Selain itu, falsafah pendidikan Barat tidak dapat memberikan panduan yang sempurna kepada seluruh umat manusia, manakala falsafah pendidikan Islam lebih kepada menyeluruh, di mana ia bertujuan untuk melahirkan insan yang mulia dan mampu untuk mencapai kebahagiaan dan kecemerlangan diri di dunia dan di akhirat. Dan akhir sekali, falsafah pendidikan Islam lebih menekankan kepada kehidupan bermasyarakat, kepercayaan kepada agama dan juga beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala berbeza sekali dengan falsafah pendidikan Barat yang menekankan kepada aspek kebebasan individu dan juga materialistik. Setakat itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya ialah implikasi falsafah Islam dan falsafah Barat terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia. Implikasi falsafah pendidikan Islam terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia ialah usaha mewujudkan falsafah pendidikan negara yang menunjukkan bagaimana teori menyatupadukan antara elemen roh, jasad dan akal untuk menghasilkan manusia yang mempunyai keseimbangan emosi telah diterapkan dalam sektor pendidikan di Malaysia sehingga kepada asas yang paling kukuh sekali. Seterusnya, implikasi falsafah pendidikan Barat terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia ialah pendidikan di Malaysia melihat falsafah pendidikan Barat sebagai satu ikutan atau role model dan ia tertumpu kepada inovasi kurikulum sekolah yang dirancang secara sistematik. Guru memainkan peranan utama, latihan intelek dan mental serta prinsip 3M diterapkan dan nilai-nilai kemasyarakatan juga ditekankan. Setelah mengkaji falsafah pendidikan kebangsaan dari setiap inci, jelaslah menunjukkan bahawa ia mengandungi unsur-unsur yang penting untuk diamalkan, difahami dan dihayati oleh setiap ahli masyarakat dan khususnya kepada para pendidik. Matlamat utama iaitu untuk menjadikan Malaysia sebuah negara harmonis yang dihuni oleh rakyat yang berjasa, berbudi dan berilmu. Falsafah pendidikan kebangsaan FPK merupakan tunjang ke arah pembangunan modal insan yang seimbang dan cemerlang dari aspek rohani, emosi, intelek dan jasmani. Pembangunan negara pada masa hadapan adalah sangat penting untuk kemenjadian modal insan. Maka, para pendidik perlu memahami dasar pendidikan yang digubal dengan rapi agar matlamat yang terkandung dalam FPK dapat direalisasikan. Oleh itu, segala yang termaktub dalam FPK perlu dijadikan sebagai panduan dan pedoman kepada setiap guru. Sehubungan dengan itu, model konseptual guru yang merangkumi 3 dimensi iaitu ketuhanan, pengetahuan dan nilai mestilah diterapkan dalam profesi perguruan dan guru juga perlu menghayati, mengaplikasi dan patuh kepada peraturan sekaligus prinsip dan nilai yang terdapat dalam etika profesi perguruan mestilah dilaksanakan dengan baik. Kesimpulannya, kewujudan FPK menganjak diri ke kedudukan yang tertinggi iaitu universiti dan menjadikan sistem pendidikan Malaysia sebuah sistem yang disegani. Justru, ia hendaklah menjadikan keutamaan agar pendidik negara akan terus melahirkan insan gemilang cemerlang dalam sebuah negara terbilang.